pemikiran mereka ini sangat jelas bersifat imperialis, sangat negatif tentang masyarakat pribumi, sangat kuat menyanjung imperialisme British. Dia bersifat sejarah, ia mengangkat pihak penjajah, membenarkan, menyucikan kewujudan dan juga segala tindak tanduk British. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada satu pernyataan yang menarik sekali. Pernyataan dari dokter Malaysia yang mengatakan kalau pemikiran orang Malaysia itu terlalu menyanjung British ataupun menyanjung penjajah, dan apa yang menjadi tindak tanduk British ataupun Inggris ini dianggapnya suci, dan ini tidak sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Oke, seperti apa penjelasan dari dokter Malaysia ini? Kita akan lihat videonya. Dalam buku-buku kajian sejarah, dalam dari sudut sejarah, wacana, ahli sejarah dan sebagainya, the real imperialist, Franz Sutherland, the real imperialist, Clifford dan sebagainya, pemikiran mereka ini sangat jelas bersifat imperialis, sangat negatif tentang masyarakat pribumi, sangat kuat menyanjung imperialisme British. Baik, dan sejarah kita ni yang wujud pada ini ialah, bagi saya, oleh kerana kuat dipengaruhi oleh elemen kolonial itu, maka dia bersifat sejarah, ia mengangkat pihak penjajah, membenarkan, menyucikan kewujudan dan juga segala tindak tanduk British di sini. Itu sejarah kita. Mungkin orang akan petikaikan sudut pandangan saya. Mereka kata dalam buku-buku kita ada pun yang kritik British, ada yang mengangkat perjuangan-perjuangan orang Melayu awal dan sebagainya. Anda buka buku teks, anda lihat berapa persen kritikan-kritikan itu wujud berbanding dengan elemen yang membenarkan kewujudan British di sini. Maksud saya elemen yang mengangkat tentang sumbangan British. Berapa persen kritikan tersebut? Dan kalau lihat secara keseluruhan buku tersebut, anda boleh buat satu rumusan umum. Rumusan anda tu macam mana agaknya? Adakah elemen yang sedikit itu yang akan anda rumuskan, ataupun elemen yang lebih luas tentang aktiviti dan peranan British? Saya nampak ialah apa yang ketara dalam konteks sejarah politik yang ada dalam buku teks kita. Sejarah politik itu lebih memaparkan tentang sumbangan British, bukan sumbangan orang pribumi. Orang pribumi ini dilihat sebagai mundur, ketinggalan, primitif dan sebagainya. Baik, jadi dalam konteks sejarah yang membenarkan kehadiran atau kewujudan pihak kolonial di sini, maksud saya British itu, ada dua aspek yang kita perlu lihat, iaitu satu dalam konteks bagaimana sejarah ini memaparkan kedudukan masyarakat pribumi. Yang kedua ialah bagaimana sejarah ini memaparkan kedudukan pihak penjajah. So dua aspek ini kita kena cuba untuk fikir balik, renung balik, teliti balik di mana kedudukan dua-dua elemen ini dalam buku-buku kita, bukan buku teks saja, dalam buku-buku kajian sejarah, dari sudut pandangan ahli sejarah, wacana, ahli sejarah dan sebagainya. Jadi yang pertama ialah paparan tentang pribumi. Setahu saya, bila saya mengkaji banyak buku, saya telah baca, dah 15 tahun saya mengkaji ini. Itu pada masa saya buat master PhD sebelum itu pun saya sudah banyak mengkaji. Bacaan saya menunjukkan bahawa tulisan dan juga buku-buku kita ini bila papas sejarah banyak memberikan gambaran yang negatif tentang sejarah masyarakat pribumi. Ini adalah sebahagian daripada kesan, daripada pengaruh rujukan daripada catatan kolonial. Watak pribumi ni, raja-raja dia, pembesar dia, rakyat dia sendiri pun, sistem dia, institusi dia, amalan dia, budaya dia, nilai dan sebagainya itu diperlihatkan sebagai bersifat mundur, bersifat keji, bersifat menindas, jahat dan sebagainya. Ini senang saja, kalau nak beri contoh senang saja, nak ambil buku mana yang kata macam tu, kerana dia ketara. Baik, yang kedua ialah penjajahan tu macam mana kita gambarkan dalam buku kita. Sekali lagi, cuba lihat buku kita ni. Bila dia bincang tentang, saya ambil contoh lah,
tentang negeri Perak kurun ke-19. Bila bincang tentang kemasukan British itu jadi baik, kuasa yang datang untuk menolong, mengadakan perjanjian pangkuk untuk menyelesaikan masalah orang Melayu di Perak. Itu yang dibawa dalam naratif kita yang saya kata bersifat mesra penjajah ni. Dia menggambarkan seolah-olah Perak pada masa itu sangat teruk. Ada masalah, ada konflik, ada kezaliman yang berluasa berlaku, rakyat tertindas sampai British perlu datang buat satu perjanjian untuk selamatkan kita. Dan itu yang berlaku yang kita baca. Bahkan dalam buku teks pun disebut bahawa perjanjian itu dibuat untuk mengatasi masalah perpecahan dan konflik perang saudara yang berlaku dalam kalangan orang Melayu. Tapi kalau anda kaji, macam mana nak membuktikan perang saudara itu berlaku? Istilah perang itu pun tidak tepat. Peperangan itu berlaku di mana? Berapa orang yang sudah terbunuh? Berapa orang terbunuh? Ada beratus orang? Ada berpuluh orang sebelum British datang? Siapa yang berperang? Senjata macam mana mereka gunakan untuk berperang? Di kampung mana mereka berperang? Kalau kaji secara detail, elemen macam ni tak wujud pun. Jadi kenapa perkara macam ni timbul dalam konteks sejarah kita? Kerana kita telah ambil tafsiran atau catatan yang ada dalam catatan pentadbir kolonial itu daripada Franz Sutherland, daripada Clifford, daripada Maxwell, daripada McNair dan sebagainya, untuk kita sambung sebagai satu tafsiran sejarah yang benar. Walau mereka ini mencatat tanpa mereka memahami pun apa yang berlaku. Dan kalau anda baca rekod-rekod daripada pihak British sendiri, ini yang menarik. Rekod pihak British, bila dibaca balik, rupanya sejarah dia British terlibat untuk mengatur supaya Raja Abdullah ini menuntut jawatan sultan itu dengan mengadakan alasan yang macam ni lah. Dengan Ibrahim nak jadi sultan, nak rapah kuasa, lantik Sultan Ismail. Walhal sebenarnya bila dikaji balik, sebenarnya Raja Abdullah itu yang menolak pelantikan jawatan sultan. Walaupun setelah dipujuk banyak kali, dia tolak. Dan setahun kemudian, bila dia dalam keadaan miskin, datang orang untuk memujuk dia tuntut jawatan sultan, dengan memberikan laba, sorong dan sebagainya, menaja dia dengan kapal, dengan pakaian, dengan kos hidup untuk dihantar ke Pulau Pinang, ke Singapura. Macam tu sekali peranan pihak yang berada di belakang itu. Jadi versi yang ada dalam rekod British yang rasmi ini tidak timbul. Ini saya baca ni rekod rasmi British. Yang satu lagi ialah catatan personal peribadi yang diambil oleh ahli sejarah. Catatan personal ni, catatan rekod ini tak diangkat sejarahnya, adalah berlainan. Yang ini ni British pun sendiri pun tak tahu. Kita akan rujuk rekod-rekod mereka. Jadi mereka cakap perkara-perkara yang sulit, yang berbeza dengan apa yang dicatat dalam konteks catatan peribadi pentadbir British yang prejudis ini. Malah sekali sejarah kita ni lebih berpihak pada catatan peribadi pentadbir British yang prejudis itu menyebabkan pandangan tentang masyarakat pribumi itu menjadi sangat negatif, sedangkan penjajah itu menjadi baik. British ini datang bawa keamanan, cuba untuk menyatukan orang, menyelamatkan rakyat yang ditindas dalam kes di Perak itu. Dan kemudian setelah dia menguasai, ingat dalam konteks British ini, bila dia datang, dia menguasai dengan pelbagai cara, tipu helah, penindasan, ugutan, perang, ada genosid pun dia lakukan dalam kes di Perak. Macam-macam dia buat. Tetapi cuba fikir balik, bila kita baca buku teks kita ni, ada tak elemen ini diangkat? Macam mana proses campur tangan British itu berlaku? Apa yang dia telah buat sehingga kuasa itu terpindah? Dan dalam proses mencapai kuasa itu, apa yang dia telah laksanakan? Adakah hal-hal begini diterangkan dengan detail dalam buku-buku kita? Kalau baca buku Sarjana Barat, mereka cerita. Ada tulisan terbaru, satu kajian peringkat PhD oleh Gordon, seorang pensyarah wanita. Dia ada rujuk tulisan saya pun tentang Perak ini. Dia cerita tentang The Small Genocide di Perak. Ada tak buku kita cerita tentang Small Genocide ini? Tak ada. Jadi kenapa elemen-elemen negatif tentang penjajahan ini dia tidak naik, dia tidak timbul? Yang timbul ialah kejahatan peribumi. Walaupun kejahatan peribumi ini tidak boleh dibuktikan dan tidak ada dalam kajian sarjana. Cuba bayangkan dalam fikiran anda. Boleh tak anda bagi contoh kejahatan yang macam mana? Anda pernah nampak tak? Tapi kalau penjajahan British ini, kita boleh nampak, kita boleh imagine, kita boleh bayangkan dengan senjata dia, dengan pakaiannya, dengan sepoi dia, dengan apa yang dia buat dan sebagainya. Kita tahu bahawa British agresif, British ni licik, British ni datang untuk menguasai
kekayaan di sini. Oke teman-teman ya, demikian ya pernyataan yang menarik sekali dari seorang dokter Malaysia yang mengatakan kalau pemikiran orang Melayu itu selalu menyanjung British pun penjajah, dan apa yang menjadi segala tindak tanduk dari British itu dianggapnya suci. Hal ini karena penulisan sejarah di Malaysia yang salah, yang selalu merujuk pada tulisan-tulisan yang sengaja British buat untuk membuat nama baik British saja dan selalu menyudutkan kaum Melayu. Dan inilah sejarah yang ada di Malaysia dan dipelajari sampai sekarang. Sebenarnya tujuan orang ini baik sekali untuk membuka wawasan orang Malaysia bahwasanya tidak ada kamusnya yang namanya British itu penolong ataupun pemberi kemerdekaan. Dan apa yang dibahas ini justru memberikan satu wawasan kepada masyarakat Malaysia agar nantinya bisa memperbaiki sejarah yang sebenarnya. Oke, demikian teman-teman, satu cuplikan video yang menarik. Dan menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.